السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah yang Azza wa Jal. Kita dapat taufik daripada Allah yang Azza wa Jal, sama-sama kita boleh ada di dalam majalisul ilm untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu kita yang Allah Ta'ala fardu supaya kita tadi itu menambahkan akan dia. Tidak ada sebagai maklum di dalam ajaran Al-Quran yang suruh minta tambah, iaitu lain daripada suruh minta tambah masalah al-ilm. Ilmu maksudnya ilmu sakut paut dengan ajaran Allah yang Azza wa Jal. Itu maksudnya. Maka terima kasih kepada ahli jawatan Masjid Muhajirin, khususnya Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa, yang dia tadi itu bukanya peluang untuk sama-sama kita mengadakan Multaqa As-Sunnah kali yang kedua di wilayah Jalak. Tajuk yang kita nak bercakap ini biiznillahi ta'ala iaitu peranan ulama di dalam membinakan akidah al-Islamiyah. Jadi di dalam al-Islam kita ni pasti kena ada peranan. Peranan ni maksudnya kekuatan yang kita nak buat, kekuatan yang kita nak bina, kekuatan yang kita nak mengangkat timbul daripada perasaan asal yang kita tadi itu berasa kata ada amanah. Amanah kita ni ada, kita kena tanggung di atas bau kita, kena pakai wak kerja. Sebab itulah peranan-peranan ni bukan kok lain dak. Makna kita nak tolak daripada hadut bawah ke atas. Hak tak maju nak jadi maju. Hak tak gagah nak jadi gagah. Ya kena ada peranan. Peranan ni pasti melazimi diri dia dengan pengorbanan. Pengorbanan yang kita tadi kena usaha, wajib kita tadi itu duk sekali. Cuma orang yang ada jaksa di dalam peranan ini iaitu al-ulama, para ulama di dalam hendak membinakan pegangan seseorang manusia. Kerana kita tadi kalaulah jadinya manusia tidak ada pegangan, lebih berat daripada binatang ternakan lagilah. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla yaqulu fil Quran, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala ni sediakan kepada
api neraka, nasallallahu taala as-salama wal afiyah, banyak di kalangan jin dan manusia. Awak apa begitu ya Allah? Kerana mereka itu ada mempunyai akal pikiran tapi tak mikir. Adanya mata pandangan tapi nya tak kira dengan mata pandangan dia tu. Ada pendengaran telinga dia cuma tak dengarnya ajaran yang jadi pedah bagi diri dia. Mereka umpama ni Tuhan banding seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih teruk ada tu lagi. Awak apa jadi gitu ya Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang yang lalai, orang yang tak tahu tujuan, yang dia buat apakah dia kena mari kepada ini dunia. Terkadang orang umpama tadi itu ada ilmu pengetahuan sakut paut dengan nak bawa diri dia dalam ini dunia banyak, tetapi hak akhirat ia tak erti gapo. Sebab itulah Tuhan banding mereka yang tak erti hak akhirat ni, hak nak bina diri supaya berjaya berkekalan abadi di syurga nanti, seumpama binatang ternakan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Tahu belaka daripada urusan dunia, tapi hak nak bawa diri pada akhirat yang kekal abadi tak erti gapo. Sebab itulah Tuhan banding mereka ini dengan al-an'am, binatang ternakan. Berketeruk pada tu lagi. Maka di sana al-aqidah, pegangan kita dengan al-ulama tadi itu, ia ada kaitan yang hubungan rapat supaya kita tadi itu kena gaduh di sini. Awak apa? Kerana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan. Kita tak boleh nak pandai-pandai bab agama. Bab agama tak boleh, akal kita tak boleh nak pandai-pandai, perasaan kita, kekuatan kita dan sebagainya tak boleh nak pandai-pandai bab agama. Hak nak pandai-pandai Allah Azza wa Jalla serta apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhan. Itu tepat yang kita kena pegang di dalam hati kita. Maka belum daripada kita nak tengok kaitan tajuk yang diberi amanah kepada hamba ni, iaitu peranan ulama di dalam membinakan akidah, lagu mana? Cuba kita jalan satu noktah ke satu noktah. Pia yang ulama. Adakah tiap-tiap orang mengajar pandai itu ulama? Orang pakai baju bah, pakai kain subai itu ulama? Ataupun orang yang sukanya duk lami dek khidmat tentang agama dia ulama ke siapa? Al-ulama ni ya ada pecaman dia, ada definisi dia, ada ta'rif dia, ni'yam dia, iaitu ulama-ulama ni apabila itlaq wipah gini kena kepada ulama asy-syariah, ulama sakut paut dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Dan dia tadi itu orang yang takut terhadap Tuhannya, tidak ubah ajaran Tuhan, tidak ubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyampaian dia kepada umat al-Islam daripada hukuman Allah. Ya tak buat khija, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Ya ubahkan ajaran Allah daripada Al-Quranil Karim ataupun daripada hadis Nabi SAW sebagai Sayyidil Mursalin, dan dia tadi itu terlupa daripada janjian Allah Ta'ala yang berat tentang orang yang ubahkan akan ajaran Allah. Makna dia tu ulama syariah, sakut pada dengan hukum Tuhan, serta dia takut daripada Allah yang Azza wa Jal, dan dia tadi itu mengaji nu lagi, semenjak daripada dia mengaji dan dia mengajar dan dia dakwah, semua tadi itu qasak dengan ilmu mereka wajah Allah, ikhlas kerana Allah yang Azza wa Jal, tak ada nak pada nama, nak pada pangkat, nak kepada itu ini, tidak sama sekali. Bahkan satu lagi daripada dawabit, salah satu daripada kaedah nak jadi seorang itu ulama, dia beramal mereka itu dengan ilmu Allah Ta'ala di atas cahaya daripada Allah dan keterangan daripada Allah mengikut apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah.
alaihi salatu wassalam. Itu ulama. Siapa dia ada hak tu, maka dialah ulama yang sebenar. Kalau kita nak kecek balik apa nama ni, balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam As-Sahih, dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih sebagaimana kita dok dengar, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama-ulama tu orang makan saka Nabi. Terkadang ayuhal muslimun, sedang hadirin hadirat yang dihormati, kita senantiasa dak dengar ulama warasatul anbiya, dak dengar semua. Tapi apakah arti yang sebenar ulama warasatul anbiya? Di sana ada 3 perkara. Ada diri ulama, 1. Yang kedua, anbiya, nabi. 2. Yang ketiga, tarikah. Benda yang ditinggal oleh baginda Nabi itu apa dia? 3 perkara. Ada diri ulama, ada nabi, adanya tarikah, adanya pengwaris, waris dia tu. Saka dia, bahasa petani panggil saka dia. 3 perkara. Jadi ulama-ulama ni iaitu orang make saka daripada hak nabi kita tinggal. Kita apabila faham lagu ning, pia nak ngajar kita boleh dengar. Pia nak ceramah kita boleh pakai, pia nak dakwah kita boleh terima, selama adanya saka di atas lidah dia. Saka Nabi di atas lidah dia, ini Nabi kata gini, ini Nabi buat gini, ini Nabi aku gini, ini ulama hos benar. Kalau ulah diri nampak ulama tapi ajaran yang bawa tadi itu tak ada ambil daripada saka Nabi, ini bukan warasatul anbiya. Ini tempat pecaman kita tak ada payah. Gilah di India ke, di negeri Arab ke, gi di Cina ke, di Nusantara nak tawah dunia pun, kalau kelah kita ada penimbang ni, pengukuran ini, tidak akan jadi kita tadi itu menyeleweng daripada jalanan yang dijalankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama tadi dia ni pada setiap tahun dia akan kurang. Kurang sebab apa? Sebab akhir zaman qalilun minal al-fuqaha wa kathirun minal qurra. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata sebagai riwayat yang ada dalam kitab Abda bil Mufrad bagi Imam al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Jadi al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud ni mufassir, salah seorang orang mentafsirkan hadis kepada tafsirkan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terdapati di dalam sejarah orang yang Nabi minta suruh baca Quran kepada dia iaitu Abdullah bin Mas'ud. Iqra alayya al-Quran ya Aba Abdurrahman, baca di atas aku Quran wahai Aba Abdurrahman. Lalu dia pun tanya sebagaimana riwayat yang sahih, aqra alaika wa alaika unzil, aku nak baca Quran di atasmu sedangkan Quran itu turun di atasmu. Nabi kata, inni uhibbu an asma' min ghairi, aku suka nak dengar daripada orang yang lain baca. Lalu Abdullah baca kepada dia daripada Quran itu Quran ni beberapa surah yang dia baca daripada dada dia, tak pegangnya surat. Sehingga satu kali dia baca daripada surah An-Nisa, baca ambil di awal hingga ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah Allah Taala tu membangkitkan akan dikau ya Rasulullah sebagai penyaksi bagi ini ummah dan ummah-ummah yang lain. Lalu Nabi kata, hasbukal an ya Aba Abdurrahman, sekarang lah ni cukup, aku padai dah, banyak ni dah. Lalu mengalirnya air mata dia di dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ni tahu makanah dia, tahu pangkat Nabi, dan Nabi pun tahu pangkat dia. Ia kata pada satu riwayat yang Imam Bukhari riwayat di dalam Adabil Mufrad dengan sanad yang sahih, sayati alaikum zamanun, selagi akan datang kepada kamu satu masa, qalilum minal fuqaha kathirun minal qurra. Orang baca tadi itu ramai, tapi sikit hak dia baca tadi itu dapat faham apa maksud yang dia baca.
Ulama yang sebenar ni maksudnya orang yang baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, betul molek dengan kehendak Nabi, betul molek dengan kehendak Allah. Kemudian dia kuasa nak menurunkan hukum hak Tuhan kata, hak Nabi kata kepada umat masyarakat dengan tidak ada keberatan bebanan apa-apa di atas ummah. Itu ulama hak sungguh. Pada akhir zaman hak kita duduk ni, sikit mereka itu. Hak apa sikit? Katanya beberapa syurah, orang-orang yang syarahkan akan itu pendapat, akan itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, kerana pada akhir zaman menggalak nak orang tu baca tu pemalas dah. Apatah lagi nak akak orang lepas daripada baca nak wika faham. Umat Islam kita ni ya tak boleh nak duduk saja. Sebab itulah dalam forum kita ni, multaka kita ni ada peranan, adanya kekuatannya kita nak bangkit umat kita tadi itu daripada berasa tak rajin mana mendekati ilmu pengetahuan, nak jadi dekat. Baik, itu dengan cara ringkasnya, kalaulah kita nak kenal siapakah ulama, di atas lidah dia ikut siapa-siapa. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, ya kata, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma faqiha minhima wa ma siwa dhalik fahuwa min wasawisis syaitan. Ilmu ni Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu apa yang Nabi SAW mensabdakan. Yang ketiga daripada ilmu, iaitu hak kita faham daripada Allah, faham daripada Rasulullah SAW. Lain daripada tu bisikan syaitanir rajim. Tak ada payah kali kita. Quran ada, hadis ada. Naknya warasatul anbiya, yang mari bagi benda tu kepada kita, tak merugi masa kita, tak mengsia-siakan hidupan kita hari ya, nak hak tu. Kalaulah kita boleh duduk situ, itulah kata kita tadi itu, duduk di atas jalan ni, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kita turut dah hak Nabi suruh, Nabi kita tinggal jalan, kita turut dah. Itu dia. Kemudian lepas daripada kita beri dah pengertian masalah al-ulama, lagi al-aqidah. Akidah ni makna gano? Makna apa bahasa kita? Al-aqidah ni pada logat cakap ambil daripada i'taqada, ya'taqidu i'tiqadan. I'taqada mana? Ar-rabt, ikatan. Ar-rabtu bil quwwah bahasa Arab. Dari Qamusul Muhit, ya ikat kuat. Ikat kuat ni guru kita buat gini. Ni misalkan tali. Kemudian ni ke hati, kemudian ambilnya tali tu ikat gini. Ni makna al-aqidah. Pegang duk kukuh lagu ni dalam hati kita tentang apa? Tu suku kira. Bab aqidah balik dipinasi, balik niyam, ta'rif, balik lurah logat cakap al-aqidah mana ikatan dengan cara kuat. Tu makna dia. Al-aqd al-aqdu ataupun ar-rabtu bil quwwah. Ar-rabtu ikatan dengan cara kuat gagah. Itu mana al-aqidah. Kemudian pada istilah ni kita ambil hak istilah Islami, ambil hak agama kita selalu. Al-aqidah di dalam al-istilah iaitu apa dia? Gini. Iman makna kita benar dalam hati. Apabila sebut iman makna benar dalam hati. Wal yaqin. Yakin makna lagu mana? Putus, jazim. Berimej dengan cara putus. Apabila kata berimej dengan cara putus, makna tidak ada ragu dalam tu. Tidak ada ragu, kena yakin. Sebab maratib kita ngaji, tangga kita ngaji dalam masalah bab pegangan ada yakin, ada zan, ada syak, ada luwahm. Bab perkara. Hak bawah sekali ni al-wahm tak boleh pakai dalam masalah bab pegangan. Al-syak, syak tak boleh pakai dalam masalah pegangan. Al-zan tak boleh pakai dalam masalah pegangan. Nak al-yaqin. Al-yaqin. Maka al-aqidah di sisi istilah maksudnya imanu
wal yaqinu al-jazimu. Iman benar dengan cara yakin yang tidak ada di dalamnya itu apa dia? Keraguan. Maka pegangan lagu tu tadi itu panggil kata makna istilah yang ulama kita beri. Lepas tu sama ada benar ataupun tak benar. Ya pegangnya ya dua. Ada pegang hak kena, ada pegang hak tak kena. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annama wa dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Al-haq go dengan al-batil. Al-haq mana lagu mana? Ma wafaqal waqi'. Benda yang muwafaqah dengan benda hak sungguh. Itu mana al-haq. Al-batil pegangnya juga tapi tak muwafaqah dengan hak benar. Maksudlah mana? Kita pegang kata Allah Ta'ala itu tunggal, satu, tak ada dua, tiga. Ni benar. Hawak apa? Kerana dia pada hakikat dia pesa. Dan pada khabari adalah Quran adalah hadis pesa. Akal fikiran pesa. Ni benar. Orang Nasara yang pegang kata Tuhan itu tiga. Pegangnya yakin dalam hati dia, lupa hati duduk dalam tu. Sampai mati hidup di atas tu. Tapi adakah pegangan lagu tu adalah benar? Tak. Hawak apa? Kerana mukhalafah dengan benar-benar. Tak betul dengan benar-benar. Kita pegang dalam hati, kata ada malaikah, pegang dengan hati, kejap malaikat itu ada sungguh. Ada pun dewa, setengah daripada orang pegang kata di sana ada dewa. Apa tepat jadi ukuran kata dewa tu benar sungguh? Tak ada ukuran. Masuk dalam khayalan, khayaliyah, benda khayal saja. Boleh jadi gitu. Ini batil tak pakai. Kalau gitu masalah bab pegangnya begitulah. Kemudian i'tiqad kita sebagai muslim, ini dia. Yakni sakut paut dengan pegangnya dalam. Yang kedua sakut paut dengan kaifiat kita nak amal. Ya dua. Pegang balik dalam ni apa dia? Benar hak orang tak nampak. Sebab itulah kena jaga hati kita ni daripada nifaqul qalb. Jadi munafik balik pegangnya. Ini jaga molek. Sebab orang tak akan tahu. Tapi kita alhamdulillah Allah yahfazkum ajma'in. Maksudnya kita pegang sungguh dalam ni aku ni hamba Tuhan, Tuhan tu aku. Mana dalil kata kita pegang? Tengok bulan Ramadan. Belakang orang, depan orang, kok mana pun kita tak minum walaupun ais titik pun. Kita tak tipu diri kita. Ini dalil kata kita beriman dengan Tuhan sungguh. Munafiqun dia kata nashhad annaka Rasulullah. Aku menyaksi katamu tu Rasulullah. Tapi pada dalil la. Dalil tak ada pegang lagu tu. Sebab itulah kita tadi itu dalil-dalil kita kena yakin balik dalil nu sakut paut dengan kejadian Allah Ta'ala. Semua hak tu hak ada atas muka bumi ini apa panggil rububiyatillah azza wajal. Balik kejadian Tuhan kepada kita apa panggil rububiyah. Apabila kita tadi itu pegang balik tu dah, ya nak balik kita pula. Kita ni sebagai hamba ni balik ia ke lagu mana? Balik dia kita kena ibadat kepada dia itu hal keadaan tunggal. Itu kena pegang dalam. Kama dia Tuhan hak kita dah beriman ni, ada nama, ada sifat, ada perbuatan. Habis. Itu maksud pegangan di dalam hati kita. Ambil mana faham ni? Ambillah Al-Quranul Karim. Ambil daripada hadis Nabi SAW. Mana apa nama? Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam ayat lain, fa'buduhu. Allah Ta'ala jadikan semua daripada benda ada, ialah yang menjadi. Molek tak molek semua terjadi belaka. Apabila mung tu yakin gitu dah, fa'buduhu, hendaklah mung tak ibadat pada dia hal keadaan tunggal. Mana dalil kata Allah Ta'ala itu ada mempunyai nama dan sifat? Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Hal ta'lamu lahu samiyya. Bagi Allah Ta'ala ada nama yang mocok keelokan. Tak ada siapa pun boleh nak tanding dengan nama Allah yang Azza wa Jalla yang elok yang Tuhan menamakan dirinya sendiri. Ini pegangan kita. Apabila kata ada nama, pasti ada sifat di dalam itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Tuhan menafi daripada orang musyrikun, mensifatkan Tuhan gitu gini. Tuhan kata aku bukan lagu tu. Maha suci apa hak sifat tu bukan, tapi wasalamun alal mursalin, hak rasul-rasul aku sifat terhadap diri aku, hak ni molek aku terima. Sebab tu kita ngaji bab pegangan pertama sekali kena dengar daripada Quran, kena dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau orang tanya ataupun kita tanya diri kita nak pergi dengan cara ringkas-ringkas sebab masa tak ada. Cara kita nak berakidah dengan akidah al-Islamiyah ni cara lagu mana? Amo nak tanya sepatah sebagai soalan untuk kita jawab diri. Kita nak mengenal Allah Azza wa Jal, apa kita nak mengenal? Kerana Tuhan suruh kita kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Tuhan suruh kenal dia. Cuma apabila Tuhan suruh kenalnya Allah, ada depan kita 2, 3, 4 jalan. Cuma kita nak buat dengan cara khulasah 2 jalan pada. Jalan mula-mula soal. Kita kenal Allah mengikut Allah Ta'ala mengenal, mengikut Nabi mengenal. Itu cara. Kita mengenal Allah mengikut akal fikiran kita. Itu cara. Soal 2 jalan ni kita nak jalan hak mana? Tanya diri kita nak jalan hak mana? Manhaj, jalan ni hak sunnah kita jalan, mazhab salah, pilih jalan pertama. Mengenal Allah mengikut Allah Ta'ala mengenal, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal. Hak apa? Kerana tidak pia kenal Allah lebih pada Allah. Yang kedua, tak ada makhluk mana-mana kenal Allah lebih pada Rasulullah. Gitu dah ijma' ulama kata gitu. Soal lagi, dia kata kita nak kenal Allah mengikut akal fikiran kita. Hak apa wahai apa saudara? Sebab Tuhan kata afala taqilun, afala tatadabbarun, afala apa nama ma tafqahun, apa mu tak faham, mu tak mikir tak. Ni Tuhan suruh guna akal dia kata. Sebab tu aku guna akal aku untuk nak kenal Allah Azza wa Jal. Dalil semua tu ayat Quran kita baca tu. Cuma cara ambil dalil dia bukan seperti Tuhan nak, bukan seumpama Nabi kita faham. Akal maksud afala taqilun tadi itu, afala tatadabbarun itu maksudnya kita gunakan akal faham apa hak Tuhan raya, apa hak Nabi raya. Bukan mana ambil akal suku pergi faham cara kita. Maka di sini cara kita nak beriman dengan Allah pasti kita kena ambil jalan pertama. Apa? Karena ini adalah jalan jaminan. Jalan ning tak dijamin. Biar jalan lagu ning banyak. Mu'tazilah berjalan lagu tu, Jahmiyah berjalan lagu tu, Qadariyah, Murji'ah, biar lagi ahlul kalam, ahli falsafah, gap semua duk sini belakang. Ha mazhab ning sahabat Nabi sendiri, para tabi'in, tokoh-tokoh ulama hak sedegah-sedegah duk sini belakang. Ha pilih nak hak mana? Kita boleh pilih. Selagi kita nak tubik senarai-senarai ulama taning kita yang ada di atas jalan ni, sunnah sini, ada di atas jalan ni, salah sini, siapa kata? Orang kenal belaka. Cuma kita nak bangkit jadi kuat lagi, cerah lagi, nyata lagi. Jadi masalah tepat kita nak gantung bab pegangan kita ni, ingat, dalil syarak bukan akal fikiran. Tepat kita nak gantung masalah kita nak kenal Tuhan, Al-Quranil Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. 2 perkara ni kena kita kena ingat jadi molek. Maka di sini apabila kita faham lagu nining, inilah perkara yang kita sebagai umat al-Islam kena tahu. Kena apa? Kena tahu. Jadi Al-Quranil Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-ijma', 3 perkara. Qiyas boleh pakai dalam masalah akidah? Boleh. Bab mana? Qiyas aulah. Qiyas utama. Kalaulah di kita tak boleh nak ada sebab kurang, maka di Tuhan lebih utama tak boleh nak ada. Qiyas tu boleh pakai dalam bab pegangan. Ada qiyas at-tamthili, qiyasul illah, qiyas syumuli, hak ni tak boleh pakai. Hak tu pakai qiyas usul fiqh. Hak nak ukur, hak ni ada furu', ada asal, tubiknya ada sebab, tubik jadi hukum. Hak ni bab usul fiqh, bab hukum. Bab akidah tak boleh pakai hak tu. Sebab tu Tuhan kata fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan mundur buat andaian, buat ukur, buat gini-gini, buat pesen tashbih gitu gini dengan Tuhan, tak boleh. Sebab tu kita jadi tak ada payah.
Tak ugi masa. Kita ngajilah bab pegangan, ada kali Allah, ada kali Rasulullah, ada perkataan ijma' para salafus salih. Ada, yakfi, cukup. Itu sebagai asas yang kita tadi itu kena jalan. Kesimpulan masalah akidah tauqifiyah. Akidah ni apa makna tauqifiyah? Terhenti di atas Quran, atas hadis. Sebagaimana asatizah kita ada oyak saning, Quran katakan bab pegangan ni, Quran katakan bab pegangan ni, Nabi katakan turut tu. Tuhan kata fa ahya bihi arda ba'da mautiha, aku menghidupkan bombing tadi itu yang mati dengan sebab air. Pakai ba sababiyah. Kita nak gitu kabar di sini mana indah haram, tak leh. Ini bab pegangan. Allah Ta'ala royak ala Quran bab pegangan lagu mana balas tu. Tak boleh sama sekali kita nak ubah. Kata maksud gini, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Royak lagu ni ambil dana. Kalau tak ada tempat sumber ambil, tak boleh. Sebab apa? Bab akidah ni sakut paut dengan ghaibi. Benar gaib akal kita tak siapa. Sebab Ibnu Hajar kata dalam Fathul Bari, innal aqla lahu haddun taqifu indahu. Akal ni ada garisan yang dia ada tempat berhenti daripadanya. Sampai situ yang nak berhenti, nak kita leh. Kemudian kita tak mahu nak baca lah bab akidah ni orang panggil gapo ratik, panggil gapo ratik, hak tu nanti kita semulalah pula. Pas balik malam pun kita duk royak dah. Sini sebagai forum tempat jumpa asatizah guru kita di sini, kita nak ambil dengan cara ringkas. Jadi peranan ulama Jawi kita, salah satu daripada orang yang bawa manhaj salaf, manhaj salah lah dah, bawa manhaj salah ni, iaitu kena kepada tuai kitab Kifayatul Muhtadi. Kitab ni orang taning kita ni duk ngaji semejak daripada tok nenek kita dulu lagi ngaji kitab ni. Kitab Kifayatul Muhtadi ni syarah kitab Sulam bagi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam kitab ni ataupun kitab ni tuai dia ni pia tuai dia ni. Tuai dia ni salah satu daripada ulama taning kita, nama Muhammad Nur. Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Idris Ahmad As-Fatani. Yang dia tadi beranak lahir pada tahun 13 93 Hijriah, mati pada tahun 1290 Hijriah. Dia karya kitab ni naik mari syarahkan kitab Sulam bagi Syekh Daud Al-Fatani. Dan dia salah satu daripada ulama Fatani yang ada nama lekat sampai ke hari ni di tanah suci Makkahul Mukarramah. Dan kitab dia ni ia terjemuh daripada bahasa Arab kelik kepada bahasa kita taning dengan betul qawaid satu persatu, harfun bi harfin, satrun bi satrin, sebaris-baris satu kalimah ke satu kalimah. Tuai dia ni akidah salah 100%. Sebab itulah ia kata dalam ni muka sebelah, kalau bab sifat Tuhan ia tak tahu. Tapi wallahu a'lam, orang duk syarah lagu mana kata. Nya tubik jadi baca kitab salah, tubik jadi hak lain. Sebab itulah kita nak ngaji, pasti kena ngaji dengan orang salah juga. Orang salah ngajar kitab salah, barulah tubik jadi salaf. Kalau orang bukan salaf, bukan mazhab salaf, ngajar ya syarah ikut lain. Hak ni lah maksud kita duk dengar, bukan makna gitu tu, murak lagu lain. Murak lagu lain tak serupa dengan kitab. Kalau serupa dengan kitab tak ada masalah. Ni muka sebelah. Ayah-ayah kita, ustaz-ustaz kita, guru kita ada sini ni, boleh tengok belakang. Bahkan mereka lah yang mengajar kepada umat Melayu di sini. Kama dia ni Syekh Muhammad Nur ni, tuai kitab ni, tuai kitab Syekh Daud ni, dia agak kata Syekh Daud ni nenek dia. Nama peling pula orang kita. Syekh Daud tak ada isteri, nenek dia kot mana, dia tak erti belakang. Supaya kita duk mengaku kata Ibnu Kasir ni tok guru kita. Ibnu Kasir korang mana, mung korang mana, yang tak erti tu. Nampak tu? Tak erti. Ambil situ badalah, hak lain tu nampak kasar sangat. Dia tak erti. Maksudnya yang mengaku kerana tali dia.
Syekh Daud ni termasuk daripada keluarga besar dia yang dia tadi itu tolong mari syarahkan kitab ni. Dan dia ni cetak kitab ni kepada tanah air kita ni, iaitu Hidayatul Muta'allim. Cetak Mekah, dia orang cetak wi ni. Ni sakut paut dengan kitab Syekh Daud ni. Sakut paut dengan bab pegangan, bab gapo. Pasal lagi yang dia tadi isyarat juga, iaitu Durus Samin. Kitab ni Syekh Daud kecek. Mazhab salah gini, mazhab khalah gini. Ya ayat nyata-nyata. Sebenarnya tidak ada sikit seminit dua daripada masa insya-Allah, iaitu tak ada muskilah ke apa di antara mazhab salah ataupun khalah, kita boleh bawa. Cuma bak belakang, bak lain. Sebab itulah umat kita kena faham. Kalau kita tengok dalam kitab, Allah, ni nak bawa jalan ni nak bawa jalan ni, tak ada masalah ke apa. Cuma yang adanya muskilah duk simbol gitu, simbol gini, kerana ada bak yang lain duk di dalamnya. Jadi salah satu daripada 2, 3, 4 buku ni kita nak royak satu perkara buku yang agak kata molek. Syekh Daud sendiri ataupun Syekh Muhammad Nur sendiri, yang dia tadi itu nak jaganya pegangnya umat al-Islam taning kita ni tak sewa jadi menyeleweng. Dia sebut di dalam kitab-kitab tadi itu, hak kita buat kajian dengan asatizah-asatizah kita ni, banyaklah ibarat-ibarat tu. Waktu baik takhrik lah, waktu baik apa nama perkataan tu, wak klik pada kitab hak asal, banyaklah hak duk buat kerja sekali dengan guru tu. Salah satu daripada kitab yang agak kata sekarang lalan ini kena wak naik semula, iaitu Gejala Murtad menurut pandangan Syekh Daud Al-Fatani. Kitab ni iaitu salah satu daripada guru hamba Dr. Muhammad Lazim. Dia ni telah meninggal dah, dia ada di jamiah kita lah pada itu zaman 20 tahun dulu ni. Dia waktu baikkan kitab ni. Orang yang syarah kitab ni kepada tanah bumi taning kita ni daripada pandangan Syekh Daud sendiri, yang dia bubuh dalam kitab ni dengan bahasa tepat bahasa Melayu Sabtaning, iaitu Al-Ustaz Ramli, Ustaz Ali Pauh Manih. Sekarang lah ni dia ada uzur lah, syafahullah, dialah orang yang syarahkan kitab ni dan mengeluarkan kitab ni kepada umat al-Islam di Fatani. Jadi kitab ni nampak peranan ulama kita di dalam membinakan akidah di sini ni, cara tak percaya pada khurafat, cara tak percaya pujanya lain pada Allah, puja kubur, tawaf kubur dan gapo, semua terdapati di dalam kitab-kitab ulama kita. Tetapi hari yang kita ada ini haqaiq yang qalib, hakikat tadi itu jadi tertukar, membawa ada kita sebagai orang Islam kena hundur balik, tengok kepada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Islam kita, sama ada di tanah air kita ataupun yang ada di luar negara, di bombing Ambiya dan sebagainya, supaya kita tadi itu boleh menjagakan diri kita dan menjagakan anak cucu kita, ummah kita daripada cabaran semasa yang ghalib tadi itu. Manusia jauh sangat daripada hukum Tuhan, terkadang cakap jatuh agama, terkadang buat jatuh agama, terkadang pegangnya jatuh agama, fikirnya jatuh agama. Ini perkara-perkara yang wajib kita tadi itu kena tahu. Sebagai perkataan yang terakhir, al-Islam yang kita nak bawa ni, Islam sebagai asas, sebagai ajaran, bukan Islam bat percacun IC, bukan al-Islam tok nenek moyang, bukan Islam yang pesing kita kata tak makannya khinzir. Hak tu ya Islam tu ya. Lain pada tu hamba tak erti apa. Bukan. Kalaulah kita duk lagu tu, khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itulah rugi yang sebenar. Sekadar itulah insya-Allah pada perjumpaan dengan cara ringkas ini pada Multaqas Sunnah kali yang kedua di wilayah Jalan Masjid Muhajirin. Haraplah daripada Allah Ta'ala hanya jua memberikan taufik dan hidayah dan kekuatan dan ilmu kepada kita sekalian, supaya kita tadi itu termasuk daripada golongan orang yang berjaya di dunia dan bahagia di hari akhirat, sama dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan atba'i tabi'in yang berjaksa mereka itu kepada ummah kita semenjak daripada dulu, dan jaksa dia akan berkekalan sampaikan pada hari yang Allah Ta'ala akan bangkitnya kiamat, ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha.
Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.